Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Isma Karisma. Nama aku Don. Hari ini aku nak berkongsi dengan satu viral yang akan dilaksanakan oleh kerajaan pada 15 Januari 2022. So hari ini 1 Januari 2022, hari Sabtu, aku nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua subscriber aku, kepada orang yang singgah ke channel aku, yang komen aku, yang melihat video-video aku. Aku nak ucapkan selamat tahun baru. Semoga hampa semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkanlah segala urusan di dunia dan akhirat, dan teruskanlah support aku dan channel aku untuk road to 1000 subscriber dan juga 4000 watch hour. So sebelum aku meneruskan penceritaan kisah yang aku nak share dengan hampa ni, tunggu selepas video preview. Zas. Okay guys, sebelum aku nak berkongsi satu kisah yang akan pelaksanaan yang pada Januari 2022, apa yang hampa tengok dekat skrin ni daripada video yang sebelum-sebelum ni sehingga ke hari ni, aku punya subscriber yang ni kita tengok yang ni adalah updating live, yang di mana kalau hampa tengok aku ada lagi 4 subscriber route to 300. Maksudnya lagi 4 orang lagi ni lah yang akan lagi 14 orang akan ke 300 lah. Okay, so teruskan support aku lah, teruskan support aku. Hanya hampa saja yang boleh menjayakan channel ni. Okay, so aku tak mau nak cerita panjang, so kita teruskan kepada penceritaan yang aku nak share dengan hampa. Tunggu Okay guys, so hari ni aku nak bercerita dengan hampa tentang satu kisah yang viral ataupun popular lah pada masa ni berkenaan dengan isu touch and go. So isu touch and go ni adalah satu kad pintar ataupun dikenali sebagai smart card yang ditubuhkan pada 18 Mac 1997. So usia touch and go menapak di Malaysia ni adalah selama 24 tahun. Okay, so Touch and Go ni dia adalah anak syarikat kepada Plus ataupun yang aku pasti, dan dia adalah ni expressway ataupun highway operator lah, yang memudahkan pengguna-pengguna jalan ni highway untuk membuat bayaran, iaitu dikenali sebagai EPS. EPS ni adalah Electronic Payment System. Okay, kad touch and go ni dia berukuran seperti size dia tu sama macam kad kredit ataupun kad pengenalan lah. Okay, so kerajaan dia akan melaksanakan sistem baru, iaitu dia panggil RFID, iaitu Radio Frequency Identification, yang di seluruh Malaysia, ditotol di seluruh Malaysia lah. So RFID ni adalah salah satu cabang teknologi
yang diperkenalkan oleh Touch and Go untuk menggantikan Smart Tag. Okay, so setakat tu dulu aku nak berkongsi dengan hampa. Mai kita tengok lanjutan daripada keratan akhbar yang akan aku share nanti. Okay, so kalau hampa tengok daripada keratan akhbar online daripada Sinar Harian ni, maksudnya berita ni dia punya cerita dia Kuala Lumpur, pembayaran tol menggunakan teknologi identifikasi frekuensi radio RFID ataupun dikenali sebagai Radio Frequency Identification yang akan diperkenalkan di laluan baru di Juru, Pulau Pinang hingga ke Skudai, Johor di Lebuh Raya Utara Selatan Plus bermula 15 Januari tahun inilah. Okey, tahun depan tu tahun ini 15 Januari 2022 adalah pilihan tambahan kepada platform transaksi sedia ada. Okey, Pengarah Urusan Plus Datuk Azman Ismail berkata pengguna masih boleh menggunakan kad Touch and Go dan Smart Tag kerana hanya satu lorong RFID disediakan di plaza-plaza tol laluan berkenaan. Okey, so dekat sini Pengarah Urusan CEO Plus Datuk Azman dia share dengan kita semua. Dia kata masih ada lagi lorong Touch and Go, Smart Tag dan juga tambahan lorong laluan baru iaitu RFID yang akan bermula pada 15 Januari 2022. Okey, so hari ni aku nak berkongsi dengan hampa cara-cara macam mana hampa nak apply RFID. Okey. Okey, so kalau hampa tengok dekat skrin aku kan, dekat sini adalah portal RFID Touch and Go yang aku nak share dengan hampa, di mana pengguna RFID di Malaysia dengan populasi di Malaysia roughly aku ingat dalam 30 ke 33 juta yang menggunakan RFID baru daripada tahun lepas 2021 adalah sebanyak 1.269 juta. Okey, pengguna RFID. So dekat sini kalau hampa tengok, okey, RFID ni kita boleh purchase dia punya ni daripada kaunter-kaunter Touch and Go ataupun pusat khidmat plaza tol. Okey, so dan kalau kata nak mudah kan, nak mudah hampa boleh purchase RFID ni melalui Touch and Go e-wallet. Touch and Go e-wallet. Dalam Touch and Go e-wallet tu hampa boleh beli, so nanti dia akan hantar mai dekat hampa. So hampa boleh lekatkan dia punya stiker RFID ni sama ada di headlamp lampu kenderaan hampa ataupun di cermin di bahagian atas di sebelah kiri di cermin hampa. Okey, so ini adalah satu platform yang mudah bagi aku, di mana semua kita boleh utilize kita punya penggunaan Touch and Go e-wallet. Maksudnya dalam Touch and Go e-wallet tu kita boleh top up, kita boleh purchase, kita boleh beli barang, kita boleh macam-macam kita boleh pakai untuk e-wallet Touch and Go. Okey, so bagi aku benda ni sangat berguna lah, sangat berguna, dan aku akan kongsi dengan hampa salah satu contoh kad Touch and Go dan juga Smart Tag yang aku simpan lagi lah, yang aku masih pakai. Dan di sebelah utara daripada Juru sehingga ke Bukit Kayu Hitam, kebanyakan plaza tol sudah menggunakan RFID. Tetapi aku tak faham kenapa daripada Juru sehingga ke Ipoh masih belum menggunakan RFID dan masih menggunakan Touch and Go. So tak apalah, itu mungkin mereka akan face by face upgrade lah plaza tol untuk menggunakan RFID. Okey, so kalau hampa tengok dekat aku punya bamboo board ni yang aku nak share dengan hampa, di mana ini adalah salah satu contoh lah kad Touch and Go.
Okey, kad Touch 'n Go ni, kad ni dah lama. So kad ni dia bersama dengan Plusmile, di mana setiap penggunaan hampa akan ada point, di mana point tu hampa boleh redeem untuk dapatkan balik top up untuk Touch 'n Go. Okey. So kad ni akan expired pada bulan 11 2025. Okey. So ni memang kad aku pakai lah. Okey. So ni adalah salah satu contoh lah. Yang ni aku beli dulu, harga dia RM199, tapi aku rasa Smart Tag yang first edition ni memang dah dia orang tak keluarkan lagi lah. Okey. So ni adalah Smart Tag yang first edition. Memang tahan, memang kuat, jatuh, dan bagi aku tak pernah rosak. Memang terbaik produk ni. Tapi aku tak faham kenapa Plus ataupun Touch 'n Go dia tak mau guna Smart Tag ni lah kan, first edition lah. Dan benda ni memang tak ada dalam pasaran lagi lah. Okay. So kita boleh check balance kat sini. So balance ada lagi RM6, nampak tengok. Masih lagi utuh, masih lagi kuat, masih lagi boleh digunakan. Okay. So aku akan simpan device ni. Okay. So aku ada dua kad Touch 'n Go, satu untuk touch, satu lagi untuk Smart Tag. Okay. Dan aku nak kongsi dengan hampa juga daripada aku punya handphone, di mana aku menggunakan platform ni Touch 'n Go e-wallet, di mana hampa tengok dalam baki aku tu dalam RM53.76, di mana yang tadi aku nak berkongsi dengan hampa. Kata kalau hampa nak beli ataupun hampa nak check apa ni kad tol yang ada dalam apa ni, hampa boleh linkkan kad Touch 'n Go hampa tu ke dalam Touch 'n Go e-wallet. So aku ada 3 apa ni lah kad Touch 'n Go Plusmile lah. Okey, satu yang tadi. Okey, ni IC aku. Dan yang ni yang aku tag dekat ni lah, yang aku tag dekat Smart Tag. Okey. So ni adalah kad aku yang aku ni lah. So daripada sini tool RFID. Okey. So RFID pun aku dah install kereta-kereta aku lah. Okey. Ni kereta-kereta aku yang aku pakai RFID. So daripada sini macam mana sana aku nak tunjuk kat hampa untuk kita purchase RFID. Okey, so hampa tengok yang tadi, yang bila kita klik yang RFID punya ikon ni. So ni adalah RFID yang dah daftar dengan aku. So apa yang hampa perlu buat, hampa klik dekat bawah ni. Dekat bawah ni dia kata order RFID tag. So bila hampa klik dekat order RFID tag, masukkanlah berapa RFID yang hampa perlukan. Okey. So harga RFID ni adalah RM35. So hampa buy now dekat sini. Tapi pastikan Touch 'n Go e-wallet hampa ni ada duit lah. So dia akan potong daripada Touch 'n Go e-wallet. So dia akan buat pembayaran. So dia akan hantar apa ni Touch 'n Go RFID tag ni, stiker ni ke alamat ataupun ke mana yang hampa daftar lah. Okey. So tekan dekat sini buy now. Okey, yang aku kongsi dengan hampa tadi melalui e-wallet Touch 'n Go e-wallet ni, macam-macam hampa boleh buat. Okey. Hampa boleh bayar parking, hampa boleh beli ke insurans, hampa boleh bayar bil TNB, apa-apa bil kat sini kan. So prepaid, boleh apa tiket flight Firefly, Mr DIY, SafeCheck, T-Life, Lazada, okey, BP. So macam-macam ada kat sini. Lagi satu, siapa yang suka simpan duit dalam Touch 'n Go e-wallet banyak, okey, dia suka bubuh duit dalam, dia suka top up dalam ni banyak. So dia boleh invest, dia boleh invest dalam produk ataupun CIMB, iaitu dikenali sebagai principal CIMB, di mana
ada keuntungan harian lah, ada keuntungan harian. Dan produk ni produk patuh syariah. So bila selagi mana penggunaan baki dalam kad kita ni ada, lagi itulah kita akan dapat keuntungan harian. So keuntungan harian yang kita labur ni adalah lebih kurang dalam 1.54% per annum setahun lah. Okey. So siapa yang menyimpan yang lebih banyak, dia bagi special 4% per annum. So lebih kurang dalam 5.54% lah per annum. So tak rugilah, tak rugi. So hampa simpan je duit dalam ni. Di samping tu hampa dah ada lebihan. Macam aku dekat sini aku dapat lebih kurang dalam kurang 2 sen lah, kurang 2 sen sebab baki tak banyak. So aku tak suka sangat simpan duit dalam Touch 'n Go sebab aku banyak lagi e-wallet yang aku ada. So ni just in case aku simpan. Itu saja aku nak share dengan hampa. Okey, kalau hampa tengok macam mana kita nak activate Touch 'n Go RFID tag ni. So hampa bila hampa beli tadi, so benda tu hampa akan dapat dan dikurirkan kepada alamat office ataupun alamat rumah hampa. So hampa ambil, hampa kena register dulu tag kod yang ada di belakang belakang kad tu. Okey, belakang stiker tu. So register dulu. Lepas tu masukkan kod tadi tu yang masa hampa register tadi untuk kereta mana yang hampa nak letak. Okey. So kalau contoh kereta hampa kereta KDE 1. Okey, KDE 1. Hampa bubuh kat sini stiker tu kat kereta KDE 1 dan hampa tulislah dekat Touch 'n Go RFID tu tag atas kereta KDE 1 supaya hampa senang nak monitor ataupun tidak tertukar. Okey. Selepas tu hampa masuk ke dalam web ataupun dalam Touch 'n Go e-wallet. So hampa linkkan e-wallet ataupun Touch 'n Go RFID tadi dengan e-wallet hampa. Okey. So senang je. Benda ni hampa boleh buat sendiri. Tak perlu nak suruh orang ataupun nak suruh ejen, tak perlu. Hampa boleh buat sendiri. Senang saja. So hampa tengok dekat bawah ni aku nak share dengan hampa how to install your Touch 'n Go RFID tag. Okey. So dia kata dekat sini dia suruh kita cleankan surface, maksudnya cuci permukaan sama ada di windscreen, cermin hadapan hampa, cermin besar hadapan hampa tu, ataupun headlamp. Headlamp ni adalah lampu kereta hampa tu lah di depan tu. So dekat sini. So hampa ambil yang booklet stiker untuk RFID tag tadi tu, hampa buka, hampa koyak stiker yang bentuk dia macam Lego tu. Okey. Hampa koyak dan hampa lekatlah dekat headlamp ataupun dekat windscreen hampa tu. Okey. Tapi pastikan bersih dululah tempat yang hampa nak lekat tu supaya benda tu dia boleh tahan lama lah, tidak terkopek kan. Okey, stiker ni katalah ada orang jahat dia nak kopek ataupun dia nak ambil stiker ni, terus secara automatik stiker ni tak boleh pakai, dia rosak dan dia tak boleh pakai. So owner yang tahu kata stiker tu dah rosak, dia perlu membuat pembaharuan ataupun pembelian tag baru untuk ganti yang tag yang rosak tu. Okey. So tak perlu nak susah hati, alah macam mana ni aku nak buat, macam mana aku nak settlekan benda-benda ni kan. Benda ni simple saja, mudah saja. Benda yang memudahkan, yang mana yang kerajaan punya pelaksanaan ni kita terima dengan hati terbuka lah, benda yang baik kan. So dia memudahkan kita, tak perlu kita beratok macam hampa yang mana yang duduk di KL, subscriber orang KL kan, orang JB kan, nak balik kampung, yang bekerja di KL, bekerja di JB, tak kira lah di mana hampa ada, hampa nak balik kampung raya di Kedah. So tak perlu hampa nak queue panjang Touch 'n Go, nak banyak duit bagai. Hampa boleh pakai Touch 'n Go, hampa boleh pakai Smart Tag, hampa boleh pakai RFID. Hampa lalu sahaja. Okey. Kan? So hampa mudah cepat sampai ke kampung. Tapi pastikan sebelum hampa balik ke kampung tu, hampa kena berhati-hati di jalan raya. Jangan gelojoh nak balik. Jaga diri. Jaga juga pemandu dan penumpang yang lain. Alright, itu saja aku nak share dengan hampa. Terima kasih.
Kena kopi dulu. Okey, itu saja yang aku nak share dengan hampa lah. Aku nak share dengan hampa di mana satu perkongsian yang baik. Okey, RFID, Tashengo dan Tashengo e-wallet, di mana benda ni betul-betul mudah. Betul-betul senang bagi aku pengguna lebuh raya. Aku berulang, aku pergi berjalan, aku pergi mana pun, memang senang hampa. Memang senang, tak perlu hampa nak susah hati, tak perlu hampa nak pergi keluar jalan kaki, nak kena pergi top up bagai kan. So boleh top up semua dalam Tashengo e-wallet. So aku harap perkongsian ni bermanfaat kepada hampa semua. Dan terima kasih kerana support channel Anak Tempatan. Dan road to 1000 subscriber and 4000 watch hour untuk tahun 2022 ni semoga lebih baik. So terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.